Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 LMEP 1412 Asas Kewangan Peribadi Set 4 akan membentangkan tentang kajian kes KWSP. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Cassandra Vinci, Nur Afina Salsabila, Izzatul Damina dan saya sendiri Muhammad Rahimi. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja iaitu KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang Malaysia. KWSP juga memastikan para majikan memenuhi tanggungjawab undang-undang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum kepada KWSP bagi pihak pekerja mereka. Belakangan ini, pandemik telah merencatkan ekonomi serta mengakibatkan banyak keluarga yang terkesan dari segi kewangan. Oleh itu, kerajaan membenarkan pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000. Seterusnya kita beralih kepada isu-isu utama dalam kajian kes ini. Isu yang pertama adalah kerajaan berharap semua pencarum dapat mempertimbangkan dan mengekalkan simpanan mereka melainkan ia perlu sahaja. Isu yang kedua ialah keluarga Kamal. Keluarga Kamal hidup dalam keluarga yang sederhana bersama ayah, ibu, abang dan 2 orang adiknya. Keluarga mereka terkesan dengan pandemik COVID-19. Isu yang ketiga ialah abang beliau perlu mempertimbangkan tentang pengeluaran wang bagi membantu memulihkan kembali keadaan kewangan keluarga mereka. Slide seterusnya, andaian yang digunakan dalam kajian kes KWSP ini iaitu andaian tidak mengeluarkan KWSP, yang mana terdapat banyak kebaikannya. Yang pertama, tidak terdedah dengan kemiskinan semasa tua. Yang kedua, tidak perlu membayar balik pendahuluan penyimpanan KWSP ke akaun 1. Yang ketiga, memiliki wang seperti matlamat KWSP. Seterusnya ialah cadangan bagi penyelesaian kes kajian ini. Cadangan yang pertama ialah kerja lebih masa. Cadangan ini ditujukan kepada Abang Kamal. Dengan kerja lebih masa, Abang Kamal dapat menjana pendapatan yang lebih daripada yang semasa. Berdasarkan Akta Pekerja 1955, kadar bayaran kerja lebih masa adalah pada hari kerja biasa 1.5 kali kadar gaji sejam. Pada hari rehat, 2 kali kadar gaji sejam. Pada hari cuti ambulan, 3 kali kadar gaji sejam. Kerja lebih masa juga dapat membantu syarikat berjaya dan juga membantu Abang Kamal dari segi kestabilan pekerjaan. Cadangan yang kedua ialah ejen dropship. Cadangan ini ditujukan kepada Abang Kamal dan Kamal. Sebagai ejen dropship, mereka dapat menjana pendapatan di mana sahaja mereka berada. Mereka tidak perlu menghasilkan produk dan kebanyakannya tidak perlu simpan stok serta mudah. Platform yang digunakan untuk mendapat pelanggan ialah aplikasi WhatsApp dan Instagram. Contohnya, ejen dropship bagi memasak bakery. Cadangan yang ketiga ialah memohon bantuan. Cadangan ini ditujukan kepada keluarga Kamal. Terdapat banyak bantuan yang kerajaan memperkenalkan sejak dari pandemik COVID-19 sehinggalah tahun ini. Contoh bantuan yang diperkenalkan pada tahun ini ialah bajet 2022, iaitu Bantuan Keluarga Malaysia BKM, E-Pemula, Bantuan Awal Persekolahan BAP dan sebagainya. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan cadangan keempat iaitu guru tuition. Cadangan ini diusulkan kepada Kamal yang merupakan seorang mahasiswa dan beliau boleh menjadi private tutor kepada pelajar sekolah menengah ataupun rendah. Hal ini terbukti dan disokong kerana terdapat kajian tentang permintaan kelas tutor secara mendadak. Ini kerana ibu bapa pelajar lebih cenderung untuk mengupah guru tuition secara persendirian. Tambahan pula, anak-anak dapat belajar dan memberikan sepenuh perhatian jika mereka mengikuti tuition. Ini berikutan isu pandemik COVID-19 yang menghadkan pembelajaran secara fizikal dengan baik. Kamal boleh mengajar subjek bagi mata pelajaran PT3 ataupun SPM. Ini dapat membantu Kamal untuk menjana pendapatan sebagai seorang pelajar.
Cadangan terakhir adalah menjual makanan secara komuniti. Cadangan ini diusulkan kepada ibu bapa Kamal. Ibu bapa Kamal boleh mendaftar sebagai penjual dan mengusahakan catering daripada rumah dan kemudian menghantar makanan tersebut di gerai yang berdaftar. Terdapat situasi yang dihadapi oleh pelanggan di mana mereka terpaksa membayar 2 yuran penghantaran yang berbeza daripada 2 restoran berbeza di aplikasi yang sama. Komuniti ini menyediakan penempahan dan penghantaran makanan di gerai berbeza tetapi dengan harga penghantaran yang sama. Komuniti ini secara tidak langsung membantu masyarakat untuk menjana pendapatan, membantu masalah penempahan makanan secara atas talian, seterusnya memberikan peluang pekerjaan yang baik. Kami telah sepakat untuk memilih supaya Abang Kamal tidak perlu mengeluarkan wang daripada akaun KWSP-nya. Justru itu, menjual makanan secara komuniti merupakan penyelesaian terbaik bagi hal ini. Ini jelas bahawa ibu bapa Kamal yang masih sihat dan boleh mengusahakan makanan secara catering, kemudian menghantar makanan tersebut secara sendiri atau menggunakan perkhidmatan penghantaran terus kepada gerai komuniti tersebut. Jualan makanan ini akan melibatkan seluruh keluarga Kamal di mana ibu bapa beliau berperanan dalam menyediakan bahan memasak, manakala Kamal dan abangnya boleh membantu menghantarnya ke kedai. Ini secara tidak langsung dapat membantu keluarga Kamal dalam menjana pendapatan tanpa perlu risau untuk mencari pelanggan tetap. Ini kerana jualan makanan tersebut dijalankan secara offline dan online di mana penempahan makanan terus daripada aplikasi. Berikut adalah rujukan-rujukan yang kami gunakan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.